Anwar Ibrahim ni, dia kadang-kadang dia macam tak tahulah, macam tadilah dia kata harga barang murah ada denial lah. Lepas tu dia cakap isu rasuah tata kelola, tapi orang tak percaya, orang sebelah dia kes digugur 47. So ini menjadi masalah satu lagi lah. So dia dah hilang credibility pada saya. Dia nak cakap isu rasuah, orang duk tunjuk timbalan dia. Macam mana cerita. Maknanya kita bukan hanya berhadapan dengan satu kumpulan yang menjaga kerajaan yang ada defisit fiskal, juga ada defisit trust. Betul. Benda ni memang kritikal lah. Betul. Suatu kalau kita tengok kata-kata rakyat dekat bawah ni memang tak tahulah berserah ke apa. Cuma saya nak masuk satu lagi soalan. Dalam keadaan rakyat dilihat berserah, macam tak boleh buat apa orang ni kan, tiba-tiba muncul 6 ahli Parlimen Bersatu yang mungkin akan digugurkan dan akan dibuka pada pilihan kecil. Okay, apa komen Tuan Hisham? Bila ROS luluskan, saya mula-mula saya terkejut. Cepatnya ROS ni lulus. Okay, mula-mula kita ingat dia akan adalah drama dan apa kan. Dia tak nak bagi macam tu. So tiba-tiba ROS luluskan cepat. So bila ROS luluskan cepat, nanti saya bagi pandangan saya kenapa. Satu. Dan kedua, bila ROS lulus, maka 6 orang ahli Parlimen Bersatu ni dia buat komen begini. Dia kata benda itu tak apply. Kau tak dengar? Tak apply masa dia menarik sokongan. Tak apply kepada dia orang sebab dia kata dia sokong Anwar sebelum 1 April. ROS dulu 1 April. Tapi bila saya baca, lepas berbuka saya baca, ini apa benda dia orang ni? Dia ni macam tafsir undang-undang sesuka hati dia. Dia sebenarnya macam ni, dia orang ni pun kata dia tak lihat benda tindakan mereka itu adalah tindakan yang berterusan. Bukannya dia buat lepas tu dah dia tak buat dah. Itu lain. So katakan kalau dulu dia sokong Anwar dan engkar pada parti sebelum 1 April, lepas tu pada 1 April atau sebelum 1 April dia dah insaf bertaubat. Dia pergi kepada Tan Sri Muhyiddin, dia kata okey saya tak sokong Anwar Ibrahim. Dan maksudnya Bersatu tidak boleh ambil tindakan kepada mereka atas tindakan yang mereka buat sebelum 1 April. Betul. Itu betul. In fact, ada orang kata kalau hari ini dia insaf pun mungkin boleh lagi lah terima. Saya ada pandangan berbeza. Sebab saya kata tindakan dia berterusan sampai 2-3 hari bulan. Mereka 6 orang ni buat kenyataan. Perasan tak? Betul. Dia kata dia takkan ini, dia akan terus menyokong Anwar lah apa. So maksud lepas 1 hari bulan pun dia buat lagi. So maksudnya bila dia buat lagi, maksud dia telah langgar Perlembagaan Bersatu yang telah dipinda selepas 1 April. So bila dia langgar Perlembagaan Bersatu, secara automatik mengikut peruntukan dalam perlembagaan parti tersebut, macam Perlembagaan UMNO juga, mereka secara automatik jatuh sebagai keahlian selepas 1 April itu. Bila dia automatik jatuh keahlian parti dia mengikut Perlembagaan Persekutuan, artikel 49, pindaan antar 4 parti, kalau dia sebelum tu ahli parti dan ahli parlimen tapi tiba-tiba dia bukan lagi ahli parti dan dia bukan dipecat, maka dia perlu kosongkan kursi. Automatik. So bukan saja pada Perlembagaan Bersatu, ia adalah dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan peruntukan ini juga sama macam UMNO. Dulu Menteri Undang-Undang Azalina buat slide beria, dia kata UMNO tak boleh. Ini UMNO tak boleh. Kalau UMNO buat macam ni jatuh, kosongkan kursi. Habis kalau peruntukan Perlembagaan UMNO dengan Bersatu sekarang sama, awak tak boleh dah kata lagi, kalau UMNO kosongkan kursi Bersatu tak boleh. Bersatu tak payah. Itu dah jadi tak betul. Sebab itu lagi saya cakap masa saya buat live, kita buat kat Putrajaya kita kata ni Azalina lah, satu hal saya tak tahu dia cerdik ke tidak, dia mengajar macam mana orang Bersatu nak pindah perlembagaan ni. Sebab dia yang buat slide tu. So sebelum itu mungkinlah barangkali kan orang Bersatu buat macam mana nak buat ni sebab ni mungkinlah kan mungkin kena buat research panjang cerita kan, nak buat research perlembagaan apa atau macam ni kan. Sekali bila awak Google pergi pada bahagian sendiri muncul rahsia Perdana Menteri, Azalina punya orang yang buat slide tu dah ada satu-satu. Macam mana kan nak pindah perlembagaan. Adakah itu juga salah satu sabotaj? Saya
tak tahu. Sama ada dia sendiri cerdik ke tak cerdik, saya tak tahu. So dia bagi idea pada orang bersatu ni, tak payah buat research panjang, awak ikut aja slide yang Azalina buat tu. Ya, betul. So bersatu pun pindah pelbagai, ikut slide yang Azalina buat tu. Sekarang mereka tak boleh kata, oi kalau bersatu buat tak jatuh, UMNO buat jatuh, tak boleh macam itu. So sebab itu saya kata. And then yang sekarang bersatu saya dengar dia nak buat macam ni, dia nak bagi peluang. Okeylah, gentlemanly sangat Datuk Seri Hamzah dia kata dia mungkin dia nak hantar surat ke apa. Betul. Dia hantar surat, lepas tu dia akan menunggu jawapan. Menunggu jawapan sama ada dia masih sokong atau tidak. So pada saya ini adalah satu tindakan yang gentle lah. Maksudnya dia masih bagi peluang. Macam orang Islam pun kita masih bagi peluang. Tapi kalau ikut the letter of the law sebenarnya tak perlu. Tak perlu sebab dia bergantung pada 1 hari bulan tu. 1 hari bulan dah jadi, so bergantung pada tindakan dia pada atau selepas 1 hari bulan. Kalau dia masih menyokong, dia tak kira surat. Macam dalam undang-undang ni kan, bila orang melanggar sesuatu dia tak perlu surat. Okey, saya sudah mencuri. Macam saya buat contoh saya dalam Facebook tu kan. Orang kata kalau orang tu mencuri sebelum 1 April, masa sebelum 1 April undang-undang tak ada kata mencuri salah. 1 April ada pula undang-undang mencuri salah. Tapi selepas 1 April, 2 April itu dia masih mencuri. Tapi dia pergi polis nak tangkap dia kata pada polis kan, saya sebelum 1 April lagi saya dah mencuri dah. Kan? Dia tak salah kan. Kalau itu tafsiran dia tu tak betul. Betul. So samalah macam kes ini. So kalau dia stop tak apa, tapi kalau dia berterusan masuk 1 April itu dia tak perlu surat. Dia adalah berdasarkan undang-undang ni, berdasarkan tindakan. Tindakan dia itu menyatakan bahawa dia telah ingkar pada parti atas dasar itu pada detik 1 minit 12 pukul 12 pukul 12 malam 12 1 minit tengah malam 1 April tu dia masih tidak menarik sokongan Beranuar. Atas dasar itu pun Bersatu boleh ambil tindakan. Betul. Tapi just to make it clear, dia hantar surat lah nak tanya. Kalau awak ni memang katakan 6 orang ni masih ketegak juga, then jatuh terus lah. Dan saya nak ulas kenapa ROS pada pandangan saya kerajaan lah ROS ni bawah Saifuddin Nasution. Kenapa tiba-tiba pula macam gayanya mereka macam mudah pula ni kan. Okeylah, orang kerajaan kata ROS ni profesional lah, apalah, okeylah. Dia orang ni penjawat awam, saya pun penjawat awam. Saya pun tak mau komen pasal penjawat awam lah mereka ni profesional dan sebagainya. Tapi saya nak komen berkenaan dengan bos-bos penjawat awam ni menteri. Kadang-kadang saya tak tahu apa benda dalam ini. Contoh masa UMNO nak buat pindaan dulu, sikit punya susah ke tak? Pasal Saifuddin lah masa tu. Kena Nasution lah. Macam masa kita dulu sikit punya susah sekarang senang juga. So kalau mungkin ada campur tangan ke apa saya tak tahu. Katakanlah ada campur tangan. Mungkin apa tu penjawat tanya pada Saifuddin, dia kata macam mana? Dia kata awak buat je lah, okey je lah kan, mungkin lah berkali So pada pandangan saya benda ini macam ini sebab saya ingat UMNO nak PRK. UMNO yang nak. Sebab in fact saya pernah baca satu kenyataan yang UMNO dah buka warung. Yes, itu yang saya pelik. UMNO dah buka warung. UMNO ni pindaan tu 1 hari bulan April baru lulus. Ni bukan UMNO tak salah, kawan UMNO tak salah Saya banyak kawan ni pun orang UMNO, ni orang UMNO kan. Yang pergi tengok saya punya TikTok tu semua orang UMNO lah tu. Kan yang beribu-ribu saya punya TikTok yang 1 juta like tu, separuh ataupun separuh orang UMNO, separuh orang PAS lah kot. So UMNO tak salah, kawan B tak salah, yang salah ni mimpin-mimpin UMNO yang ingin ikut Zahid ni. So pindaan dibuat bersatu, tapi yang sibuk sangat nak pergi pilihan raya buka warung tak tentu pasal kan. Sebulan lepas dah buka warung sampai Zahid, betul tak? Betul. Zahid Hamidi dengan geng-geng Zahid belum apa-apa dah buka dah. Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Hamzah baru nak pergi masukkan benda itu dalam ROS, dia dah sibuk buka warung. Betul tak? Datuk Zahid Hamidi. So dia yang beria-gira sangat nak PRK ni kan. Bersatu apa tafsiran kalau tafsiran saya macam ini. Saya ingat dia UMNO nak tambah kursi, overconfident ke confident ke saya ya Allah. Baik, saya nak tanya soalan pasal tu, saya nak tanya soalan. Dia nak tambah kursi. Okey, saya